Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Rozi. Nombor matriks I1830348. Dan insya-Allah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pendakwah di media sosial. Okey, pertama sekali, kehidupan di dunia masa kini yang semakin maju menjadikan manusia tidak dapat lari dari bergantung kepada penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu, di dunia moden ini, handphone ataupun telefon adalah salah satu keperluan utama untuk setiap manusia, kan? Terutama sekali selepas pandemik COVID-19 ni, di mana segala aktiviti dilakukan di dalam telefon ataupun aplikasi. Tak kira lah sama ada belajar, kerja dan bagai-bagai lagi lah, semuanya dilakukan melalui telefon secara online sahaja. Jadi ini menunjukkan memang handphone ini adalah salah satu keperluan utama manusia di dunia kini, kan? Islam juga menerima seluas-luasnya penggunaan teknologi ini untuk memudahkan kehidupan umat Islam masa kini, terutamanya dari segi dakwah yang merupakan salah satu cabang utama dalam Islam. Seperti yang kita tahu, Islam juga tidak melarang kita menggunakan teknologi selagi penggunaan itu tidak bercanggah dengan syarak, kan? Terutama sekali apabila kita menggunakan teknologi itu untuk niat yang baik, kan? Terutama sekalinya untuk menyebarkan dakwah, kan? Besar pahala dia. Seterusnya, pelbagai media baru yang dilihat semakin hebat dan berpengaruh serta mampu membentuk pemikiran masyarakat, kan? Macam-macam aplikasi yang wujud sekarang. Ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, dan setiap aplikasi ni membentuk masyarakat kita, kan? Kalau Facebook, kalau pengguna Facebook, dia pemikiran dia lebih kepada macam ini. Kalau TikTok, macam ini, kan? Setiap aplikasi itu dia membentuk pemikiran pengguna dia, kan? Dia mempengaruhi pengguna dia. Jadi penting untuk kita menyampaikan dakwah dalam setiap aplikasi-aplikasi ini. Dan terakhir sekali, media sosial harus diterokai dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam kerja dakwah kerana ia lebih pantas dan sebarannya lebih meluas. Seperti yang kita tahu, teknologi ni sebaran dia lebih cepat dan pantas, tak macam dulu. Dulu kita nak sebar, kena hantar burung, kan? Hantar apa lagi, surat, kan? Untuk kena cetak surat khabar apa semua. Tapi dunia kini tak payah, tak susah pun, kan? Senang je, tekan butang share, satu dunia boleh tengok, kan? Tak hilang dan semua orang boleh cari, kan, di dalam internet. Senang. Jadi jadi dakwah di dalam media sosial ni amatlah dialu-alukan, kan? Dan membantu pendakwah dalam memudahkan kerja dakwah mereka, kan? Tak susah dah, kan? Tak perlu nak pergi ke setiap masjid, kan? Sekarang ni hanya perlu bercakap di depan kamera saja, dah boleh melakukan kerja dakwah, kan? Masuk dari dalam aplikasi dan share je dekat dalam aplikasi yang kita gunakan, dan semua orang dapat tengok, kan? Senang je. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat sekarang, seperti Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zulkifli, dan macam-macam lagi, kan, yang menggunakan platform-platform social media untuk menyampaikan dakwah, kan? Seperti contohnya YouTube, TikTok, kan? Macam-macam lagi, ya. Jadi dakwah dalam media sosial ni amatlah digalakkan, kan? Terutamanya untuk pendakwah-pendakwah yang masih lagi baru, kan? Itu saja daripada saya, dan insya-Allah seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana binti Muhammad Ali Nafia. Saya akan menerangkan bahagian ciri akhlak pendakwah di media sosial.
Yang pertama, mempunyai akhlak yang mulia dan adab yang tinggi dalam menyampaikan ilmu. Kita sebagai seorang pendakwah ni, kita mestilah mempunyai akhlak ataupun adab yang tinggi, sama ada kita berdakwah secara media sosial ataupun secara berhadapan. Kerana kita sebagai pendakwah yang akan berdakwah ke jalan Allah ni perlu menjadi manusia, dan seorang manusia yang berhemah tinggi, mengasihi ataupun menjaga hati orang lain, dan masyhur dengan kelakuan mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kita juga serta beramal dengan kedua-duanya. Kita sebagai pendakwah ni hendaklah mengelakkan diri daripada berkelakuan yang boleh menyakitkan hati orang lain. Kedua, niat baik yang diiringi dengan perbuatan baik membawa seorang mukmin menjadi insan tinggi takwanya di sisi Allah. Kita sebagai pendakwah perlulah mempunyai niat yang baik, kerana kita sedang berdakwah untuk mengajak seseorang ataupun mengajak manusia ke arah kebaikan. Dan ini adalah golongan pendakwah ataupun penyampai ilmu yang ingin menyampaikan dakwah, yang membawa seseorang manusia lain ke arah hidayah yang akan menghuni syurga Allah. Dan ada juga sabda Rasulullah, mereka menunjukkan kepada kebaikan, bererti kebaikan itu juga akan diperolehinya. Kat situ kita boleh nampak, jika kita mengajak orang kepada ke arah kebaikan, maka Allah akan mudahkan urusan kita dengan ke arah kebaikan juga. Dan yang ketiga, keyakinan kepada diri sendiri dan mendapat kepercayaan masyarakat. Dekat sini, kita sebagai pendakwah mestilah kita mempunyai keyakinan diri. Dalam keyakinan diri ni baru kita ada perasaan untuk kita berdakwah kepada orang ramai dan membuatkan orang percaya dengan kita punya prinsip ataupun dakwah yang kita sampaikan. Di sendiri kita ni perlu dipupuk melalui kepercayaan kita kepada Allah, kerana kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah ni dia tidak akan wujud sehinggalah pendakwah itu dapat menjadi satu contoh yang baik dalam perbuatan dan pengetahuannya melalui mulai akhlak dan muamalah sehariannya. 4. Sabar dan tambah menghadapi kesusahan. Dekat sini maksudnya kita sebagai seorang pendakwah ataupun melaksanakan tugas dakwah Allah ni akan sentiasa banyak halangan dan juga masalah. Even dalam online sekalipun kita tak berjumpa dengan orang untuk beri dakwah, tapi tetap kita perlu mempunyai sifat yang sabar dan tabah untuk menghadapi kesusahan, seperti kita perlu berhadapi dengan seperti musuh-musuh Allah yang bertujuan untuk menjauhkan mereka daripada mahasya Allah. Mereka ni selalu musuhi pendakwah secara terang-terangan dan juga bersembunyi. Satu kisah yang semasa di Mekah, Rasulullah ni mengelakkan dakwah secara pergaduhan dan peperangan dengan tujuan untuk menunjukkan cara yang sempurna, betul dan terbaik untuk berdakwah. Begitu sabarnya baginda untuk meneruskan dakwah ni dengan ikhlas dan tabah dan menghadapikan segala rintangan dan cabaran. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Faruqi bin Kamil Arifin. Nombor metrik I20104671. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran dakwah Islam melalui media baharu. Okey. Kalau kita tengok di sini, apa yang boleh saya simpulkan, terdapat beberapa cabaran dakwah Islam untuk melalui media baharu. Antaranya, yang pertama ialah kandungan maklumat agama melalui internet dilihat terlalu terbuka dan bebas tanpa tapisan. Okey, maksudnya di sini ialah apabila kita nak menyampaikan maklumat dakwah itu, mesti kita kena cari maklumat dia dekat internet kan. Okey, apabila kita dah cari maklumat tu dekat internet, kita tengok terdapat maklumat banyak sangat berkaitan dengan dakwah dan bebas dan bersikap terbuka dan tidak ada privasi langsung apabila kita nak ambil. So kalau kita nak ambil je maklumat berkaitan dakwah di internet, kita boleh ambil je. Kita tak ada pun dia dilindungi ke, dia privasi ke, tak ada. Kita boleh ambil je terus. Sebab
search je satu perkataan ini dan dia akan keluar semua. Kita boleh ambil je mana-mana maklumat berkaitan dengan dakwah. Itu antara cabaran dia lah, yang pertama. Yang keduanya ialah akan disalahguna apabila ia dijadikan platform untuk penyebaran fitnah, dan perkara itu amat mudah diterima oleh masyarakat walaupun kesahihan berita masih belum dapat dipastikan lagi. Okey, maksudnya di sini ialah terdapat segelintir masyarakat di luar sana yang apabila kita sudah jumpa maklumat berkaitan dengan dakwah, sama ada di internet ataupun di platform mana-mana sahaja, kita akan mudah percaya kepada maklumat tersebut tanpa periksa dulu sama ada ia sahih ataupun tidak. Dan ini juga akan berlaku fitnah memfitnah. Sebab apa? Sebab apabila kita dah percaya bulat-bulat, sama ada kita tak tahu pun maklumat tu betul atau salah, kita percaya bulat-bulat, lepas tu kita share kepada orang lain dan share kepada orang lain. Jadi apabila sampainya kepada orang yang arif tentang bab-bab dakwah ini, apabila dia lihat, so dia akan katakan maklumat ini yang kita share ini adalah salah. Bila berlaku salah, akan berlakulah fitnah, punca pergaduhan antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab kita terima je bulat-bulat apa yang ada di internet dulu tanpa memeriksa dulu sama ada maklumat tersebut sama ada sahih ataupun tidak. Jadi bila benda tu tidak sahih dan kita menyampaikan maklumat berita yang tidak sahih, memang berlakulah pergaduhan antara satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah maklumat yang diperolehi daripada saluran ini tidak kelihatan dengan jelas mengenai baik buruk. Okey, maksudnya di sini ialah maklumat berkaitan dakwah di dalam internet terlalu banyak sekali. Ada yang sampai dia tidak menunjukkan ataupun dia tidak memberikan maklumat tersebut dengan jelas. Sama ada kita tak tahu, ayat dia separuh-separuh je, ataupun ayat dia kita tak faham ayat dia dan kita terus ambil je itu, kita boleh jadikan untuk menyampaikan dakwah. Kalau ikutkan memang tak boleh tu. Sebab kita kena pastikan betul-betul maklumat tu dengan ayat dia yang betul apa semua, dan kita boleh faham maksud berkaitan dengan ayat yang kita ambil maklumat dakwah itu, dan barulah kita boleh menyebarkan kepada orang ramai di luar sana. Okey, baik. Yang ke last sekali, pengguna media baru atau alam cyber yang tidak mempunyai asas pengetahuan mencukupi tentang Islam mungkin menghadapi masalah untuk menentukan kesahihan dan kebenaran sesuatu sumber maklumat berkaitan agama yang diperolehi. Okey, maksudnya di sini ialah apabila kita dah jumpa poin-poin dakwah ataupun maklumat dakwah yang kita ingin memberikan kepada orang ramai, tapi kita tak tahu mana nak rujuk, dengan siapa kita nak rujuk, untuk menentukan sama ada maklumat itu sahih ataupun tidak, ataupun dah boleh share ke belum, ataupun dah boleh kita menyebarkan belum maklumat itu kepada orang ramai. Kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab ini ialah cabaran melalui di media sosial. Bila di media sosial memang susah sikit kita nak jumpa orang tu, kita nak tanya dia pendapat apa semua, bagus ke tak maklumat ni, boleh share ke tak. Jadi memang susah sikit berbanding dengan bersemuka. Kalau bersemuka, kita boleh ambil maklumat dakwah daripada dia dan kita boleh tanya direct terus sama ada maklumat ni betul atau tak. Tetapi kalau di dalam internet ataupun di dalam media sosial, memang susah sikit lah. Agak sukar untuk kita nak mencari orang untuk sama ada dia nak menentukan maklumat itu sahih ataupun tidak sekali. Okey. Jadi itulah antara cabaran-cabaran dakwah melalui media baru yang saya dapat simpulkan di sini. Okey, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidil bin Zailani, nombor matrik I20104672. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya mengenai tokoh pendakwah
tokoh pendakwah di media sosial. Seperti yang tertera di slide saya, saya telah memilih Ahmad Fitri Haji sebagai tokoh pendakwah terbaik kerana beliau telah menerima anugerah tokoh khas kategori pendakwah kreatif 2021 peringkat negeri wilayah persekutuan, di mana beliau menerima anugerah ini kerana beliau banyak menyampaikan dakwah-dakwah di media sosial, contohnya Facebook, Twitter maupun Instagram, di mana setiap isi-isi yang disampaikan oleh beliau, info-info dan segala info-info yang disampaikan oleh beliau banyak memberikan kita pengajaran dan menyuruh kita untuk melakukan segala kebaikan sebagai khalifah kita di muka bumi Allah ini. Dan selain daripada itu, beliau juga banyak mengecara rancangan-rancangan TV yang berunsurkan keagamaan. Contohnya adalah Jejak Rasul, seperti yang kita tahu, madrasah dari masjid ke masjid dan banyak lagi lah. Okey, untuk pengetahuan semua, yang Ahmad Fitri ini juga bukannya seorang pengacara sahaja, beliau merupakan seorang penulis lirik lagu dan seorang penulis buku, di mana antara buku-buku yang pernah dihasilkan oleh beliau adalah Kezaliman Cinta, Mahkota Kiasan dan Haruman Puisi. Dan untuk lirik lagu pula, beliau pernah dinobatkan sebagai lirik lagu terbaik. Antaranya adalah Ikhlas Cinta, Kasih Padamu, Pahlawan Zafana dan Coretan Pilu. Dan antara kejayaan lain yang pernah beliau kecapi adalah merangkul anugerah majalah terbaik Sahabat Backpackers. Okey, apa yang saya dapat simpulkan kat sini, memang kita tahu yang beliau ni adalah pengacara Malaysia hari ini yang sangat terkenal di Malaysia. Tetapi beliau telah menjalankan tanggungjawab beliau sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, walaupun beliau tidak mempunyai gelaran ustaz maupun alim ulama, tapi beliau telah menjalankan tugasnya sebagai umat Islam di muka bumi ini, di mana beliau telah menyeru umat manusia untuk menuju ke jalan yang benar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika dilihat dari latar belakang pelajaran beliau bukanlah mengambil bidang keagamaan, di mana beliau pernah belajar di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan mengambil kos filem dan penyiaran. Jika dilihat di sini, kita boleh menjadi seperti beliau, tidak semestinya harus menjadi ustaz, ustazah maupun alim ulama, tapi menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menyeru umat manusia untuk menuju jalan yang benar, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Uzani bin Syarif. Kita masuk kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Islam meraihkan semua bentuk kemajuan dalam kehidupan semua hambanya, tetapi mesti mematuhi tunduk kepada peraturan agama tanpa melampauinya. Dakwah cyber dilihat sebagai salah satu bentuk dakwah ala baru, yang mana di dunia sains dan teknologi yang berkembang pesat, informasi pada hari ini secara tidak langsung keberkesanan mencatat perkembangan positif dan merupakan salah satu medium dakwah yang paling berkesan pada hari ini. Pendakwah cyber perlu menjaga etika dan moral yang betul dalam mencerminkan keindahan Islam agar tidak dicemari oleh unsur-unsur negatif, serta kita dapat memanfaatkan media cyber dalam menyebarkan Islam. Maklumat dan ilmu pengetahuan yang disebarkan melalui media sosial dapat menjangkaui sesiapa sahaja walaupun di mana sahaja. Sebagai umat Islam, kita mesti memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial sebagai medium dakwah
dengan pelbagai kaedah untuk berdakwah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.